Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Waf'al kadzalika bi ahbabi abadan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan yatajaddadu biha sururuhu wa yatada'afu biha huburuhu wa yashruku biha ala qulubina nuh wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung perkongsian kelas bacaan 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-37 daripada 42 hadis yang ada di dalam kitab ini. 42 hadis, kita sampai pada hadis yang ke-37. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan untuk kita mendalami, mempelajari tentang adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini suatu yang sesuatu yang istimewa kerana ia adalah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala makin banyak kebaikan yang Allah Taala nak bagi kepada seseorang, makin Allah Taala tambahkan ilmunya. Maka bagi orang yang diberi kesempatan untuk bertambah ilmunya, itu menjadi tanda baik, bahkan baik sangka kita kepada Allah bahawa akan bertambahnya amal kita. Jadi, kalau ada kebosanan dalam mendengar ilmu, bosan nak dengar ilmu kan, dah jemu lah dengan ilmu, tak larat nak pergi majlis ilmu. Sebenarnya itu bukan satu perasaan yang bagus, kerana ia boleh jadi Allah Ta'ala menghalang kita, tidak ingin berikan kita kebaikan ataupun tidak membuat kita dekat kepada Allah. Jadi berhati-hati dengan perasaan bosan daripada majlis ilmu ataupun mendengarkan ilmu. Jadi ilmu yang terbaik adalah ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang menyebabkan kita semakin berusaha untuk menambah baik hubungan kita kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bawa kepada hubungan baik kepada Allah, maka itu boleh jadi ilmu yang akan menjadi hujah kepada kita di akhirat kelak. Maka kita takut dengan ilmu-ilmu yang tidak memberi motivasi, rangsangan, semangat untuk beramal dalam kehidupan. Bahkan bertambah takut kalau makin bertambah ilmu, makin tidak dekat kepada Allah. Maka hayati kembali niat kita menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Kenapa kita ingin menambah ilmu? Kalau itu ada niat lain selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, maka kita perlu istighfar dan kita perlu muhasabah dan kita perlu takut, kerana ilmu itu nanti akan menjadi saksi buruk ke atas diri kita setelah kita diberi ilmu yang banyak tapi tidak bertambah ilmu, tidak bertambah amal kita.
Dan perhalusi diri kita juga kalau ada perasaan yang tidak bagus terhadap majlis ilmu, rasa bosan, rasa tak seronok, dah letih, dah jemu mengaji, perhalusi dan muhasabahkan juga, kerana itu boleh jadi tanda semakin jauh kita daripada Allah. Orang yang Allah Ta'ala ingin mendekatkan dia kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan tambahkan bagi orang itu ilmu pengetahuan yang membawanya kepada penghayatan lalu beramal. Maka syukurlah kalau kita telah dipilih oleh Allah untuk mendengarkan ilmu, lalu kita mengambil pelajaran daripada ilmu tersebut dan penghayatannya, lalu kita beramal dan menambah baik hubungan kita kepada Allah. Dan dalam banyak jenis ilmu yang kita pelajari, ilmu yang menambah baik, ilmu yang kita perlukan dalam menambah baik dalam hubungan kita kepada Allah adalah ilmu akhlak. Kerana Allah Ta'ala, akhlak ini sebahagian ulama menyebutkan dia adalah cahaya yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para hamba-Nya. Yang mana cahaya itu sebahagian ulama menguraikannya adalah sifat yang Allah Ta'ala ingin lihat dalam diri kita. Sifat yang Allah Ta'ala ingin lihat ada dalam diri kita. Jadi sebagai ulama sufi menyebutkan makin sama sifat kita dengan sifat Allah, maksudnya ada akhlak Allah di dalam diri kita. Jadi apa akhlak Allah? Maka akhlak Allah tu kebaikan-kebaikan yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada diri kita lah. Jadi kalau ada akhlak itu dalam diri kita, maka di situ ada tanda hubungan baik kita kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala nak tengok perkara tersebut. Orang yang paling dekat dia kepada Allah, hatinya kepada Allah adalah orang yang terisi dalam dirinya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu mengusahakan dalam diri kita adanya akhlak. Akhlak akhirnya itu bukan untuk kita mempersembahkan kebaikan kita di hadapan orang. Akhlak itu tujuannya akhirnya adalah untuk kita mempersembahkan kehambaan kita kepada Allah. Allah Ta'ala ni ada model manusia yang dia suka. Maka model manusia yang dia suka itulah manusia yang berakhlak, yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memperbaiki akhlak kita, sebenarnya kita sedang memperbaiki hubungan baik kita kepada Allah. Malanglah kalau orang berakhlak kepada manusia tapi tidak memberi perhatian kepada Allah. Murid itu dia melatih diri dia berakhlak di hadapan guru. Kerana dengan guru dia lah dia akan belajar bagaimana berakhlak kepada Allah. Malanglah kalau murid berakhlak di hadapan guru tapi tidak memberi perhatian kepada akhlaknya kepada Allah. Depan guru baik, belakang guru gagal kan mempertahankan kebaikan tu, malanglah murid tersebut. Kerana tujuan guru mentarbiah pun bukan untuk tarbiah dia baik kepada diri guru, tapi untuk dia bertambah baik kepada Allah. Tapi malang lagi kalau murid itu di hadapan guru pun tidak berakhlak. Orang yang tak berakhlak kepada manusia, bagaimana dia boleh kata dia berakhlak kepada Allah? Maka hati-hati dengan rasa solehnya diri lalu merendahkan orang lain. Dalam kehidupan dunia ni kita bermuamalah kepada manusia itu jalan sahaja, jalan mempersembahkan kehambaan kepada Allah. Kita mempertahankan kebaikan kita kepada manusia lain, itu tujuannya agar kita ni mendapat melaksanakan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Tapi kalau kepada manusia pun kita tak menambah baik hubungan kepada manusia, apatah lagi kepada Allah. Boleh. Itu mukaddimah lah. Saya jawab salam pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada ada Ustazah Zaimah, ada Puan Nursiah, ada Puan Siti Hajar. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-37. Dalam hadis 37 ini wa bisanadina muttasilun sahibul muallif
ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. وبه لا قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, semoga Allah Taala memberi rahmat pada seseorang yang berlebih kurang dalam menjual, berlebih kurang bila membeli dan berlebih kurang bila menagih hutang. Yakni keterangan di sini bertolak ansur atau berlebih kurang dalam jual beli dan hutang piutang adalah sangat baik dalam dunia perniagaan. Misalnya ada tawar menawar dalam harga, ada potongan tertentu dan ada bonus tertentu. Dari segi pembayaran pula boleh bertangguh dalam tempoh beberapa masa tertentu. Kalaulah si penjual merasa dirugikan, maka harga boleh dibincangkan semula. Begitu pula kalau si pembeli rasa ditipu harga, maka boleh dikaji semula dan seterusnya. Jadi ada sikap keterbukaan di antara semua pihak yang terlibat dalam urusan perniagaan itu, maka dasar ini sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan membawa berkat dalam perniagaan. Jadi kalau kita lihat daripada hadis 37 dan hadis 36 yang sebelumnya, Nabi SAW sebut dalam hadis 36, at-tajir saduq al-amin ma'an Nabi SAW. Seorang peniaga yang jujur lagi amanah itu dihimpunkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada di hari akhirat kelak. Maksudnya ada golongan yang masuk syurga daripada pekerjaannya. Ini antaranya adalah orang yang berniaga. Jadi orang yang berniaga tu masuk syurga kalau dia memenuhi syarat as-saduq, yakni yang jujur, al-amin lagi amanah. Jadi orang yang masuk syurga, antara golongan yang masuk syurga di akhirat adalah peniaga yang jujur dan amanah. Jadi dalam bentuk yang lain, dalam ciri-ciri yang lain, ada satu lagi golongan peniaga yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi masuk syurga Nabi sebut kan. Yang ini dia mendapat rahmat daripada Allah. Siapa peniaga tersebut? Yang ini peniaga yang kalau dia menjual, maka ada tolak ansur daripada jualannya. Melengkapi dengan itu, kalau ada pembeli, yang kalau dia membeli, dia pun boleh dapat rahmat daripada Allah. Yang ini kalau dia bertolak ansur dalam jualan, dalam pembeliannya. Dan juga daripada golongan yang ketiga, orang yang memberi hutang, kalau dia memberi hutang, ada toleransi dalam memberi hutang, maka dia juga boleh mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat daripada Allah ni besarlah, kan, besar. Rahmat daripada Allah itu maksudnya belas kasih. Kita ni sentiasa perlukan belas kasih daripada Allah Ta'ala sebab kita banyak kekurangan. Kesempurnaan yang kita tonjolkan tu, yang kita zahirkan itu masih lagi satu kekurangan sebab kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Bagaimana makhluk yang tak sempurna boleh menghasilkan sesuatu yang sempurna? Maksudnya kita takkan mampu hasilkan kesempurnaan. Kita hanya boleh cuba menyempurnakan saja, tapi kita takkan mampu menghasilkan kesempurnaan. Maksudnya masih lagi ada kekurangan dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Disebabkan ada kekurangan, maka kita sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah, belas kasih daripada Allah. Maka antara golongan yang mendapat belas kasih daripada Allah adalah golongan yang mengasihi orang lain. Orang yang mendapat hadis ini, poin dia adalah orang yang mendapat belas kasih daripada Allah adalah orang yang berbelas kasih kepada orang lain. Jadi ini disebutkan dalam satu bidang yang sangat luar biasa untuk orang berbelas kasih. Ini bidang perniagaan. Orang meniagakan untuk untung kan. Perniagaan ni kalau dia bukan ibadah, tak jadi ibadah, maka dalam tu penuh dengan sifat pentingkan diri sendiri. Maka orang yang pentingkan diri sendiri susah nak dapat belas kasih kepada Allah. Sebab dia berlawanan dengan sifat belas kasih. Allah Ta'ala itu sifatnya berbelas kasih dan dia nak tengok hambanya juga berbelas kasih. Bagaimana orang yang ada sifat pentingkan diri nak berbelas kasih? Jadi mustahil. Jadi kebanyakan di hari akhirat itu orang yang pentingkan diri ketika hidup di dunia, tidak ada belas kasih kepada manusia lain, maka dia susah, maka dia ditakuti tidak mendapat belas kasih daripada Allah. Namun orang yang berbelas kasih di dunia ini, yang sangat berbelas kasih di dunia ini kepada makhluk lain, kepada orang lain, maka dia adalah orang yang berpotensi untuk mendapat belas kasih daripada Allah.
Dah kita cerita dah, ada seorang perempuan pelacur yang mengasihi seekor anjing yang dahaga, lalu diberikan air daripada bekas kasutnya. Dia tak nak anjing tu kotorkan baldi minuman tersebut, baldi telaga tu. Maka dia cebok telaga tu dengan baldi, kemudian dia tuang dalam kasut dia bagi anjing minum, atas dasar belas kasih dia kepada makhluknya Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala mengasihi dia, ampunkan dia, masukkan dia ke dalam syurga. Sedangkan dia seorang pelacur, melakukan dosa besar, memberi minum kepada makhluk yang dipandang hina, iaitu anjing, tapi masih lagi dapat belas kasih daripada Allah. Maka Allah Ta'ala nak tengok sifat belas kasih yang ada dalam diri kita tu dizahirkan kepada orang lain. Sebab tu orang berbelas kasih takkan rugi. Orang yang berbelas kasih ini tidak akan rugi. Orang yang berkhidmat kepada orang lain itu kerana ada belas kasih. Orang yang sanggup susahkan diri, kalau orang yang sanggup susahkan diri dia kerana berbelas kasih kepada orang lain, itu orang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam diri dia ada sifat belas kasih, yang mana Allah Ta'ala itu sentiasa suka kepada sifat belas kasih itu. Allah Ta'ala itu memiliki sifat belas kasih. Allah Ta'ala nak tengok sifat belas kasih dalam diri hamba-hambanya. Jadi antara orang yang berbelas kasih kepada orang lain, contohnya dalam hadis ni, daripada penjual kepada peniaga, penjual kepada pembeli. Tengok pembeli ni tak cukup 10 sen, tak apalah kan. Beli tu nak bayar tak cukup, tak apalah ni, lebih kurang lah, belilah, ambil lah. Ini maka orang ni akan mendapat belas kasih daripada Allah. Tak cukup 10 sen, kena bayar 10 sen juga. Boleh, itu hak dia. Kan? Dia berniaga, harga dia adalah RM2 10 sen. RM2 10 sen kena bayar juga. Tak apalah, hak dia. Nak buat macam mana? Tapi kalau dia berbelas kasih, mungkin dari sudut keduniaannya dia rugilah, hilang 10 sen kan. 10 sen duit untung kan. Tapi dia dapat belas kasih daripada Allah, keuntungan di hari akhirat. Kemudian orang yang membeli, kalau dia ada belas kasih kepada penjual, maka dia juga akan mendapat rahmat daripada Allah. Dia tengok orang yang menjual tu, tak ada orang beli kan. Kedai, ada 2 kedai. Satu kedai tu ramai lah orang, sebab sedap, jadi orang pun beli. Satu kedai lagi tu biasa-biasa saja. Jadi seorang pembeli ni rasa belas kasih lah. Kesian tengok orang tu tak ada orang beli. Dia beli dua-dua. Dia beli yang sedap untuk dia makan, dia beli satu lagi tu sebab kesian. Dia hasil daripada dia beli tu dia makan, dia campurkan. Bila campurkan yang sedap dengan yang biasa-biasa tu, kemudian dia bahagi 2 pinggan. Tercampurlah dalam 2 pinggan tu, yang sedap dengan yang biasa-biasa saja. Sedap tak sedap tu kan psikologi je kan. Jadi bila bercampur sedap dengan yang biasa-biasa tu, yang biasa-biasa pun jadi sedap juga. Itu maka sifat belas kasih dia kepada pembeli, penjual tadi tu pun dapat menyebabkan dia dapat rahmat dari Allah. Dalam dunia ni senang je. Kalau kita ikut acuan Allah, kita akan dapat apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Tapi kalau kita ada sifat selfish, itu buruknya orang yang ada sifat pentingkan diri sendiri. Kerana akhirnya dia tak akan hiraukan pemberian Tuhan. Dia dengan keinginan dia, saya nak itu, saya nak ni, saya tak. Mula-mula dia paksa manusia memenuhi kehendak dia. Akhirnya dia akan paksa Tuhan memenuhi kehendak dia. Dan akhirnya dia tak akan hargai mana-mana pun pemberian, kerana nafsunya tak pernah habis. Maka apa saja bentuk pemberian itu belum pernah mencukupkan keinginan. Itu buruk orang yang hidup dengan keinginan diri dia, dengan kehendak nafsu dia. Sebab dia akan mati dalam keadaan tak puas. Nabi kata orang yang tamak tu, bagi satu gunung emas, dia nak satu gunung lagi kan. Dah dapat 2 gunung emas, nak dapat 1 gunung lagi. Jadi sahabat tanya, sampai bila macam tu? Sampai dia mati. Dalam keadaan dia mati tu pun dia berkehendak kalau boleh nak lagi. Itu orang tamak tu sampai mati. Kalau dia tak tangani sifat tamak dan pentingkan diri dia, maka sampai mati dia akan menuntut kemewahan, kehendak. Rugilah kan. Sebanyak apa yang dia miliki di dunia ini, akhirnya dia akan tinggalkan juga. Rugilah. Orang yang kumpul sesuatu lalu tinggalkan sesuatu, itu rugilah. Kalau dia kumpul sesuatu dan boleh bawa bersama, itu untung kan. Jadi nisbahnya harta tu perkara yang akan ditinggalkan.
Dan amal tu adalah, ataupun pahala tu atau ganjaran kebaikan tu adalah perkara yang akan kekal bersama dan dibawa bersama sampai bila-bila. Jadi kalau nak mengumpul sesuatu, biar yang berbaloi lah nak dikumpulkan. Boleh. Kemudian Nabi sebut juga kalau orang yang berhutang, maka hutangnya itu perlu, kalau dia berbelas kasih dalam berhutang atau dalam memberi hutang, maka dia juga akan mendapat rahmat daripada Allah. Jadi orang yang memberi hutang ni banyak pahala dia, kan? Memberi hutang ni banyak pahala. Sebab sebahagian ulama menyebutkan orang yang memberi hutang itu pahalanya lebih besar daripada orang yang memberi sedekah. Sebab dugaannya lebih banyak, kan? Tapi kalau dia ada sifat belas kasih kepada orang ketika memberi hutang, dia bagi hutang, kemudian orang tu tak mampu nak bayar, dia tangguh lagi, kemudian tak mampu nak bayar, dia tangguh lagi. Dia tangguh tu sebab kesian, kan? Maka penangguhan itu akan menyebabkan dia mendapat rahmat daripada Allah. Semua ini dibuat dengan niat kerana Allah. Akhirnya kita tahu hubungan kita kepada manusia itu bukan kerana manusia. Hubungan kita kepada manusia itu kerana Allah. Seorang murid patut dapat bahagian banyak. Seorang murid patut dapat kebaikan banyak daripada guru. Patut dapat, kawan. Sebab gurunya adalah sumber kebaikan. Dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan percontohannya. Guru adalah sumber kebaikan. Tapi kalau makin lama dia duduk dengan guru, makin tak beradab, maka muridnya murid yang malang, kan? Awal-awal dulu, masa tengah baru-baru dengan guru, makan tu hidang untuk guru, kan? Tapi bila makin rapat, tengok guru makin rapat, hidang makan, tapi guru ambil sendirilah, kan? Saya hidang pinggan je, guru makin dia ada apa? Dia ada satu kaedah. Makin dekat satu hubungan, maka makin kurang adab. Kalau tidak memahami manfaat satu hubungan. Macam suami isteri lah, kan? Sebelum kahwin tu ada adabnya, kan? Kalau nak kentut pun jauh-jauh, kan, sebelum kahwin. Tapi dah kahwin tu dia macam-macam perangai buruk keluar lah. Sebenarnya makin dekat satu hubungan, makin kena menambah adab, kan? Sebab kita belajar adab dengan manusia, itu bukan untuk manusia. Kita belajar adab dengan manusia itu untuk Allah. Tempat kita belajar adab kepada Allah adalah kepada manusia. Ketika kita belajar macam isteri lah, ketika dia belajar berkhidmat kepada keluarganya, kepada suaminya, sebenarnya dia sedang belajar berkhidmat kepada Allah, kan? Dia susahkan diri dia untuk suaminya, itu bukan untuk suaminya, dia susahkan dirinya untuk Allah, kerana Allah Ta'ala yang suruh dia taat kepada suami. Jadi ketika dia melakukan kerana Allah, khidmatnya tu makin lama makin bertambah, bukan makin lama makin rehat. Kerana dia tahu makin banyak yang dia buat, makin banyak ganjaran yang dia dapat. Maka suami adalah satu kegembiraan bagi isteri yang ingin taat kepada Allah. Sebab di ruang, dengan adanya suami lah dia boleh berkhidmat kepada Allah, kan? Dengan adanya suami lah dia boleh dapat ganjaran pahala kepada Allah. Maka ketika suami tak ada, pening lah macam mana nak buat ni, kan? Tapi kalau dia memandang suaminya itu tidak ada kaitan hubungannya kepada Allah, maka berada bersama suami itu meletihkan. Semua benda nak kena buat, kejap-kejap nak tu, kejap tak boleh ambil sendiri ke? Itu kalau dia memandang suaminya itu, khidmat kepada suami itu bukan satu jalan khidmat kepada Allah. Samalah murid kepada guru pun. Kalau dia pandang gurunya adalah jalan khidmat dia kepada Allah, maka dia akan khidmati gurunya dengan kesungguhan. Serendah apapun guru merendahkan diri dia kepada murid, gurau sama-sama, ataupun kadang-kadang tolong murid buat kerja, itu bukan bermaksud guru tu dah jadi satu level dengan murid. Dia hanya merendahkan diri saja, kan? Guru tu hanya merendahkan diri. Tapi ketika dia merendahkan diri, dia bukan jadi satu level dengan kita, kan? Dia gurau-gurau dengan kita tu sebab
dia nak rapat dengan kita, tapi bukan maksud dia gurau kita, kita boleh gurau dengan dia balik pijak kepala. Salah kaedah. Makin rendah guru itu, makin merendah diri guru di hadapan murid, sebenarnya makin kena mempertahankan adab. Murid tu kena pertahankan adab. Ini guru gurau satu, dia gurau dua pula. Tu murid tak faham. Apa kesan dia? Dia gagal mempertahankan. Nanti tak dapat belajar adab lah kepada Allah. Sebab tu ada penyakit murid makin lama belajar, makin tak beradab. Kerana dia kehilangan medan beradab tu. Guru tu hadiah daripada Allah untuk mempersembahkan akhlak. Bagaimana berakhlak kepada Allah. Adab yang kita amalkan kepada guru, yang kita persembahkan kepada guru, itulah adab yang kita persembahkan kepada Allah juga. Kan? Murid itu dia bersegera kepada kebaikan. Murid yang dia perlu belajar dalam khidmat dia kepada guru adalah mempersembahkan kebaikan. Mempersembahkan kebaikan tu menyegerakan kebaikan. Guru belum minta air, dah bagi air. Guru belum guru nak duduk di tempat kerusinya tu dah bersihkan kerusi. Tapi ketika murid itu buat, itu bukan buat untuk guru pun tak minta juga, kan? Cuma murid tu belajar bagaimana menyegerakan kebaikan kepada guru sebagai jalan menyegerakan kebaikan kepada Allah. Dia belajar apa maksud menyegerakan kebaikan. Mula-mula memang dia buat menyegerakan kebaikan tu, medannya dia belajar kepada guru. Tapi kalau guru dia dah mati, kenangan dia belajar menyegerakan kebaikan kepada guru, itu menyegerakan kebaikan kepada Allah. Masuk azan terus solat, ataupun bila ada orang susah terus bantu. Itu kenangan yang dia ambil daripada pelajaran dia ketika bersama dengan guru. Jadi orang yang kalau khidmat kepada guru kerana jasad guru, dia tak faham adab, kan? Sebab tu ada murid yang depan guru Masya Allah baik, belakang guru Masya Allah buruk, kan? Luar biasa. Jadi manusia ni semua jalan sahaja. Jalan bagaimana kita memperbaiki diri kita, dan bagaimana Allah Ta'ala melihat diri kita, menilai diri kita, kan? Manusia, Allah Ta'ala datangkan kita orang susah depan kita, kan? Kita tengah duduk makan, Allah Ta'ala datangkan kita orang yang susah, minta sedekah. Orang susah tu dihantar oleh Allah Ta'ala untuk kita melihat bagaimana kita berinteraksi kepada orang itu di hadapan Allah. Allah Ta'ala tengok macam mana kita nak berinteraksi dengan orang susah tu, dan bagaimana kita nak menilai diri kita dengan adanya orang itu di hadapan Allah. Saya nak buat apa ni? Saya nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, atau saya nak buat apa yang saya nak? Samalah, kalau orang susah tu Allah Ta'ala nak uji, ada tak sifat pemberi kita? Kalau memberi, kita nak memberi, bagaimana keadaan kita memberi? Itu ujian semua daripada Allah. Itu pandangan mudah lah, kan? Datang orang susah, ada tak sifat memberi? Kalau guru, Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita seorang guru yang membimbing kita kepada Allah. Jadi macam mana karakter kita dalam menghargai nikmat Allah itu, nikmat guru tu? Kalau guru, kalau pasangan suami isteri, sang isteri itu Allah Ta'ala kurniakan suami bagi dia. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan suami, itu maksudnya Allah Ta'ala sedang buka jalan dia ke syurga. Jadi bagaimana dia menghargai nikmat manusia itu? Manusia itu nikmat, kan? Macam mana dia menghargai nikmat manusia itu? Untuk dijadikan sebagai jalan ibadah kepada Allah. Sama kalau orang dibagi anak pun, dibagi anak, di situ ada jalan masuk ke syurga. Jadi semua manusia ini adalah medan bagaimana kita membawa perintah Allah dalam kehidupan kita melalui orang itu. Faham ke saya cakap? Jadi jangan pandang ringan sangat. Sebabkan dah selalu bergaul, kita rasa ini biasa-biasa dah, rutin lah. Orang yang terperangkap dan rutin memang susah nak belajar apa-apa. Alah, dah biasalah. Kelas setiap hari sama saja, kan? Jadual hari-hari solat waktu zuhur sama saja. Jadi dah tak jadi ibadah lah, tak faham. Saya solat banyak lah, tapi jiwa kosong lah. Ialah jiwa kosong sebab jadi rutin lah. Kalau serumah setiap hari basuh pinggan, kerana rutin memang letih.
Tapi suruh rumah yang basuh pinggan setiap hari kerana di situ ibadah, setiap hari adalah hari yang menyeronokkan kerana berkhidmat kepada keluarga, itu lain. Samalah kelas, hari-hari ada kelas kan. Hari-hari kelas. Kelas hari-hari. Letih lah, bosan tu nak cuti tu. Sebab dia tak anggap itu ibadah. Kalau boleh ada hari dah tak nak ngaji lah, tak nak kelas lah. Akhirnya tak faham. Kita ingat kita buat kerana rutin. Tak, itu ujian semua kepada Allah. Jangan terperangkap dengan rutin. Samalah manusia pun. Jangan terperangkap. Dia adalah manusia yang hari-hari kita jumpa. Lalu kita tengok, alah, dah biasa, dah kenal rapat, dah kenal lah siapa dia ni. Kalau kita kenal pun, tetap juga di situ ada ujian daripada Allah kan. Suami itu sepatutnya makin kenal, makin kena beradab lah, jaga adab kan. Isteri pun begitulah, suami isteri. Boleh kita jangan jadi macam anak kecil kan. Anak kecil ni dia terperangkap dengan emosi. Waktu ayah dia bagi dia hadiah, dia seronok jaga adab dengan ayah dia. Tapi bila ayah dia tak kabulkan apa permintaan dia, maka dia pun lupa itu ayah dia kan. Itu anak kecil. 5 minit lah. Boleh. Kemudian hadis ke-38, membayar hutang dengan baik. Subhanallah, Syekh Fahmi ni bijak lah menyusun. Mula-mula dia cerita tentang peniaga yang masuk ke syurga. Kemudian beliau cerita tentang golongan yang terlibat dalam perniagaan yang mendapat rahmat daripada Allah. Antaranya golongan yang bermudah dalam memberi hutang, mengasihi orang yang berhutang. Yang ini cerita tentang orang yang berhutang pula. Tadi pemberi hutang dah memudahkan dia. Sekarang apa yang orang yang berhutang ni kena buat? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mahu menagih hutang daripada baginda. Dan dia pun mengeluarkan perkataan yang kesat di hadapan baginda. Dia minta hutang kepada Rasulullah dalam keadaan kasar. Melihat keadaan ini, hampir saja sahabat Nabi SAW melakukan suatu jahat terhadap orang tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia berbuat demikian. Kerana dia orang yang memiliki hak itu, ada kebenaran untuk dia bercakap sesuatu. Rasulullah SAW ni jiwa besar. Keburukan orang tu tak akan bagi kesan kepada akhlak dia. Kita kalau ada jiwa besar, kita akan serap keburukan dan kita akan balas dengan kebaikan. Jadi kita kena ada jiwa besar. Itu kelebihan berjiwa besar. Dunia ni tempat perkara-perkara yang buruklah berlaku. Dunia daniyah kan. Dunia tu hina. Banyaklah perkara-perkara remeh, perkara-perkara hina tu berlaku setiap hari. Jadi macam ni kita nak menangani diri kita dengan perkara yang remeh ni, dengan perkara yang hina-hina ni, dengan besarkan jiwa. Orang berbesar jiwa, dia tak mudah sensitif dengan keburukan. Jadi dia susah nak tengok keburukan pun kan. Dia cuma anggap ini perkara yang tidak matang saja, nanti boleh dibaiki. Jadi Rasulullah ni tengok beliau ni, orang yang minta hutang tu keluar kata kesat lah apalah, sampai sahabat lain nak pukul, Rasulullah kata biarlah dia. Rasulullah tak terkesan pun kan. Ini boleh dibaiki kan. Bagi Rasulullah boleh dibaiki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, bayarkan kepadanya seekor binatang yang sama umurnya dengan jumlah yang aku hutang dahulu. Jadi Rasulullah bayar dengan binatang, nilainya sama dengan nilai hutang. Sahabat Rasulullah SAW menjawab, wah Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua daripada umur yang engkau berhutang tadi. Lantas Nabi SAW menjawab, bayarkanlah kepadanya kerana orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik cara ia membayar hutang. Jadi sahabat kata, yang sama umur, sama nilai tu dah tak ada. Yang ada yang lebih umurnya, maksudnya dah matang, bayarannya tentu lebih mahal. Dan nilai binatang tu lebih mahal daripada nilai hutang tadi. Jadi Rasulullah kata tak apa, bagi saja. Walaupun lebih daripada nilai hutang, tak apa, bagi saja. Sebab Rasulullah sebut, Nabi kata, a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada. Fa inna khairakum ahsanukum qada. Bayarlah kan, tak apa, bagi saja binatang tersebut kerana orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik cara dia membayar hutang. Jadi bayar lebih lah maksudnya, atas sifat belas ihsan orang yang memberi hutang.
Jadi Nabi sedang meletak kayu ukur orang yang paling baik di kalangan kamu tu di sisi siapa? Di sisi Allah. Kan? Kita nak buat baik biar ada kedudukan, ada manfaat di sisi Allah. Kalau tak ada kebaikan di sisi Allah, kena pertimbangkan semula. Disebutkan di sini berhutang memang tidak digalakkan dalam agama kita kerana hutang itu menghinakan kita di siang hari dan mendukakan hati kita di waktu malam. Siang orang hina ni, orang berhutang ni. Malam sedih pula sebab berhutang, macam mana nak fikir bayar hutang. Jadi hutang tu beratlah, satu perkara yang berat. Jadi tak digalakkan berhutang. Namun dalam keadaan tertentu kita terpaksa berhutang untuk memenuhi keperluan yang terdesak. Maka apabila kita berhutang, hendaklah kita menepati janji tempoh yang telah kita tetapkan dan membayar dengan sempurna apa yang telah kita hutang. Jadi waktu kita berhutang kena catatlah. Itu satu tuntutan. Bercatat, catat hutang, catat bilangan yang dihutangkan dan tempoh bayar hutang. Tempoh bayar hutang. Itu dua perkara sekurang-kurangnya kena ada dalam hutang tersebut. Selain daripada nama yang berhutang, nama yang bagi hutang, tempat berhutang, waktu berhutang, itu semualah. Kalau mungkin ada halangan sehingga kita tidak dapat membayar hutang pada tempoh yang telah ditetapkan, maka hendaklah kita memberitahu kepada orang yang memberi hutang kepada kita dengan menyebut alasan yang munasabah dan hendaklah kita minta maaf daripadanya. Itu adab berhutang. Kalau tak boleh bayar, bagi tahu, jangan lari. Ini dah lah hutang, waktu nak minta tapi dah dapat lari. Minta bila nak suruh bayar, hilang pula. Tak bagi tahu pun. Bagi tahu adab. Hutang ni, kata para ulama, makin besar adab kita dalam berhutang, makin mudah untuk kita membayarnya. Maksudnya, hutang ni yang boleh selesaikan hutang kita ni antaranya adalah sebab bantuan Allah SWT. Kalau kita jaga adab dalam berhutang, kita jangan risau untuk bayar. Kerana kita akan dibantu oleh Allah. Dia jangan cuma ulama kata tak boleh. Kalau kita berhutang dengan hasrat tak nak bayar, dosa hukum dia tu. Memang ambil hutang tak nak bayar, dosa hukum dia. Dan jangan keadaan menjadi terbalik. Orang yang beri hutang terpaksa datang ke rumah kita beberapa kali untuk menagih hutang daripada kita. Sudahlah dia beri hutang, kemudian dia pula berulang alik ke tempat kita untuk menerima hutang tersebut. Jadi adabnya, dia tunggu saja kan. Tak perlu sampai dia datang rumah kita. Kalau tak, itu dah jadi salah adab lah. Salah adab. Kita kalau susahkan orang yang menyenangkan kita, susahlah kita ni. Kita itu kadang-kadang gagal orang memahami. Dia ingat dia berhubungan kepada manusia saja, sedangkan Allah Ta'ala sedang melihat peristiwa itu berlaku. Sebab tu kalau kita kepada manusia, kita kena jaga betul adab kita. Kita bukan datang jumpa dia je kan. Nanti buat buruk pun lepas tu tak payah jumpa dah. Kita jangan sangka macam tu. Kehidupan kita ni bukan kehidupan kita dengan dia saja. Kehidupan kita dengan dia, di situ ada Allah kan. Allah lah yang tengok kita buat. Apa ingat dia, kalau dia tak jumpa kita, hidup kita tak susah ke? Allah Ta'ala boleh susahkan hidup kita bila-bila masa saja. Kita kadang-kadang ingat manusia yang susahkan kita, sebab tu kita lari pada manusia. Jadi ada orang tu dia lari pada manusia, hidup dia tak susah juga. Akhirnya pening, kenapa hidup dia susah? Yelah, bukan manusia yang susahkan hidup dia, Allah yang susahkan hidup dia. Maka orang yang menyenangkan orang lain, Allah Ta'ala akan senangkan kehidupan mereka. Tapi orang yang menyusahkan orang lain, maka dari situ tunggulah apa yang Allah Ta'ala janjikan untuk mereka. Jangan risau. Apa yang kita buat semua dalam perhatian Allah. Kalau kita buat baik, tak ada orang hargai, di situ ada penghargaan Allah. Allah Ta'ala akan balas. Kalau kita buat buruk dan kita rasa kita aman daripada keburukan orang lain, kita dah buat buruk, kita rasa tak ada orang akan buat buruk pada kita, jangan risau. Allah Ta'ala akan balas semuanya. Orang yang hidup dengan pandangan Allah dalam diri dia, maka dia akan jaga adab di hadapan Allah, walaupun tidak ada manusia di situ. Apatah lagi kalau ada manusia di situ. Ada ke penilaian manusia akan beri untung kepada kita? Tak. Yang memberi untung kepada kita penilaian Allah. Cuma bagaimana manusia menilai kita, di situ ada penilaian Allah. Bagaimana manusia menilai diri kita, di situ ada penilaian Allah. Nabi dah sebut dah kan, dalam hadis sebelum ni pun banyak. Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang jirannya mengatakan kamu baik. Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang jirannya mengatakan kamu baik. Jiran kita kata kita baik, maka kita baiklah. Siapa yang kata kita baik? Nabi yang kata. Macam mana Nabi tahu? Allah Ta'ala yang bagi tahu. Maksudnya penilaian Allah itu
ada dalam penilaian manusia terhadap diri kita di sebahagian keadaan. Orang yang beriman akan bayar hutang tepat pada tempoh yang dijanjikan, bahkan akan bayarnya dengan cara memudahkan orang yang beri hutang itu, seperti dihantar ke rumahnya dan diberikan bayaran dengan yang lebih baik lagi. Jadi dalam hutang pun ada jalan untuk dapat redha daripada Allah. Jadi maksudnya dari sudut semua tindakan kehidupan kita semuanya ada ruang ibadah. Itu nak ibadah ni mudah, kan? Jaga hubungan kita kepada Allah dengan jaga hubungan kita kepada manusia. Manusia ini adalah medan kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah. Manusia adalah tempat kita meraih redha Allah. Manusia ini semua jalan untuk kita buat apa saja kebaikan yang Allah Ta'ala nak kita buat. Jadi jaga hubungan kita kepada manusia, kerana di situ ada penilaian Allah terhadap diri kita. Wallahu a'lam, naqifuna walhamdulillah. Kita tangguh pada hadis ke-38. Minggu depan kita sambung hadis ke-39 dan kita akan khatamkanlah. Ada 39, 40, ada 4 hadis lagi. Panjang pula kan. Tengoklah macam mana minggu depan. Allah Alam. Terima kasih tuan-tuan puan-puan semua sebab sudi luangkan masa pada pagi ini. Kan kalau ada salah silap daripada saya minta maaf. Yang kurang dan yang lemah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Taala sentiasa menambah keberkatan dan kebahagiaan dalam hidup kita, membantu kita untuk berakhlak dan beradab dan beribadah kepada Dia, dan kumpulkan kita semua dalam syurga di akhirat kelak dengan belas kasih rahmat daripadanya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.